Okey. So, apa yang perlu awak buat, yang awak siapkan adalah semua ada dalam Google Classroom di bahagian Classwork. Contoh untuk bab 4.2 ni adalah amali kod arahan HTML. So, ada berapa tugasan yang perlu awak turn in? Okey, kita tengok kat sini untuk satu optimism ni. Okey, start daripada Rajah 4.7, muka surat 111, ada 8 orang yang dah hantar. Buah-buahan tempatan HTML, ada 11 orang dah hantar. Melakar papan cerita baru seorang hantar. Ini untuk tak perlu guna kod HTML, ini hanya melakar. Tu lukis dalam atas kertas A4, kemudian awak snap upload. Okey. Rajah 4.13 ada 13 orang dah hantar. Minda Kreatif 120 ada 3 orang dah hantar. Aktiviti berfikir ada 3 orang dah hantar. Banner ada 2 orang dah hantar. Frame ada 2 orang dah hantar. Menu ada 7 orang dah hantar. Rajah 4.20 muka surat 129 ada seorang baru hantar. Rajah 4.21 muka surat 132 ada 2 orang dah hantar. 4.22 pull down menu muka surat 133 ada seorang dah hantar. 4.23 ruang komen ada seorang dah hantar. Sepatutnya ada seorang yang dah berjaya di kelas 1 optimism untuk melengkapkan semua tugasan kod arahan HTML. Maka cikgu dah boleh bagi tier TP lah. Okey. Okey, untuk kelas 1 sukses, kita tengok kelas 1 sukses. Classwork. Okey, untuk kod arahan HTML, kita tengok daripada bawah. Okey, untuk aktiviti melakar papan cerita ni masih lagi belum, seorang pun belum hantar lagi. 4.7 ada 15 orang dah hantar. Buah-buah tempatan ada 12 orang dah hantar. Rajah 4.13 ada 5 orang dah hantar. Minda Kreatif muka surat 120 belum ada lagi yang hantar. 45 muka surat 120 baru 3 orang hantar. Banner baru 3 orang hantar. Frame baru 5 orang hantar. Menu baru 5 orang hantar. Muka surat 129 baru 5 orang hantar. Rajah 4.21 muka surat 132 baru 4 orang hantar. Ruang komen last sekali baru 4 orang hantar. So, kita nak pergi satu persatu. Untuk kita ada kelas ni 2 hari. Ada soalan terus tanya je. Ada soalan tak setakat ni? Kalau ada boleh awak angkat ikon ke apa ke. Kalau tak ada boleh bagi emoji ke. At least saya tahu macam mana anak murid saya di sebalik Google Meet ni. Okey. So kita pergi kepada amali. Yang pertama kita tengok ya. Untuk satu sukses kita pergi kepada amali muka surat. Okey, cuba awak buka buku teks. So sebenarnya ini kat sini Dia start muka surat 111. Okey, 15 orang dah hantar untuk satu sukses. Okey, muka surat 111. Kita tengok. So, Adil dah hantar. Alif dah hantar. Adil dah hantar. Dania dah hantar. Kong Junsi dah hantar. Haziq awak ada idea MOE awak tak nak guna. Okey, Muhammad Akif Muhammad Qaid. Sampailah nak tanya siapa yang belum hantar. Afiq, Limanis dengan Muhammad Amin. Limanis ada, Afiq ada kan? Okey, so awak kena hantar. Apa dia? Siapa bersuara tadi? Limanis? Ada masalah ke nak hantar? Limanis Warren.
Ada masalah? Tak ada, cikgu. Kenapa tak hantar lagi? Sebab ini cikgu dah ajar kat dalam kelas. Afiq. Afiq pun lagi dengan Muhammad Amin. Ada lagi yang tak masuk dalam kelas ni, 4 orang tu. Okay. So yang cikgu nak bagi tahu, okay, apa yang belum hantar ni, apa yang kawan-kawan awak hantar tu. Okay. Awak tengok ni contoh Tyler punya. Right. Tyler dia hantar 4.7. Ni muka surat tugasan ni, muka surat berapa tadi? Tengok buku teks muka surat 111. Tugas awak hanya menyalin saja kod arahan tu di notepad. Okey. Jadi apa yang awak perlu hantar turn in adalah fail yang berformatkan HTML. So bila cikgu download, okey. Right. Bila cikgu download, okey, dia akan keluar ikon browser ni. Cikgu punya Chrome. Kalau awak punya Safari, ada Safari. Kalau punya Microsoft Edge pun dia akan keluar. So, jadi bila cikgu klik, dia akan keluar yang ni. Okay, kenapa saya suka sukan. So, awak tengok dekat tab ni, kat atas ni, kenapa saya sukan, kenapa saya sukan. Kenapa saya suka bersukan. Okay, awak tengok kat atas ni, dia punya tajuk kat sini. Kenapa perkataan kenapa saya suka bersukan ni huruf besar, bold. Kenapa perkataan yang kecil ni, yang kedua ni adalah kecil dan macam mana nak buat point-point macam ni. Ini semua ada dalam kaedah yang digunakan dalam buku teks tu, dia menggunakan tag HTML. Okey, seterusnya sepatutnya tak ada masalah lah sebab ni cikgu dah explain dalam kelas. Hari ini cikgu nak explain macam mana nak buat sekejap. Okey, 4.4 ni. Okey, 4.4 ni melakar papan cerita, muka surat 116. Kita tengok muka surat 116 dekat buku teks. Macam mana muka surat 116. Kita tengok. Muka surat 116. Okey, 116. Mana tadi? Okey, semua orang buka buku teks muka surat 116. Right. Ni. Okay, kita tengok dulu. Apa itu papan cerita? Okey, kita tengok dulu. Okey, melakar papan cerita. Papan cerita ni dalam bahasa Inggeris kita panggil storyboard. Untuk awak buat laman web ke, awak buat game ke, awak buat kartun ke, awak kena buat storyboard dulu. Okey, jadi untuk tajuk 4.2, matlamat utama awak nanti bila awak dah belajar kod arahan HTML ni, awak akan boleh membina laman web sendiri. Okey, jadi macam mana awak nak bina laman web sendiri? Jadi awak kena rancang dulu design laman web awak. Okey, untuk design laman web awak, awak kena lukis papan cerita. Okey, contoh. Macam mana nak dapat idea buat papan cerita? Okey, ini cara-caranya. Okey, sama ada awak boleh dapat daripada buku rujukan, awak terus tanya cikgu ataupun awak terus je pergi ke laman sesawang. Tapi saya rasa nak dapatkan idea tu awak boleh pergi mana-mana laman web. Okey, jadi apa yang awak perlu buat, okey, awak boleh baca buku teks ni. Okey, awak ambil kertas A4. Right. Awak ambil kertas A4. Ini contoh lakaran storyboard. Katakanlah awak nak bina satu laman web Malaysia, tentang Malaysia. Jadi awak akan bina, ini menu dia kat sini, biodiversity, kebudayaan kat sini. Ada gambar kat tengah, ada gambar kat kanan. Okay, hasilnya yang sebenar jadi macam ni. Okay, katakanlah kita buka satu website. Contoh saya ambil website. Kalau saya stop presenting. Sekejap Oh, entire. Saya nak share entire screen lah.
Okey, sekarang cikgu buka website. Satu website Katakanlah cikgu masuk website MOE. MOE KPM lah. MOE KPM. Okey. Saya buka satu website KPM utama ni. Ministry of Education. MOE tu stand for Ministry of Education. Alright. Okey. Ini okey. So ini nampak tak yang ini utama, korporat, pendidikan, perkhidmatan, hubungi kami ni. Ini adalah dia punya menu dia. Maksudnya dia punya tab dia. Jadi dia design website dia macam ni lah. Dia design ada pengumuman kat bawah, ada kenyataan, lepas tu ada ikon lagi kat bawah ni yang boleh ditekan. Okay, bila klik je pada perkataan utama ni, dia keluar senarai. Dia keluar senarai contoh. Dia pergi, bukan klik, dia mouse over kita panggil. Dia keluar senarai link-link ni. Ni pautan teks. Menteri dan Timbalan Menteri. Contoh, saya klik, dia akan keluar. Menteri, dia akan keluar ke sini. Okey, katakanlah saya pergi kepada utama. Okey, pergi kepada utama. Okey, nampak tak gambar-gambar ni? Ini adalah pautan image. Bila saya klik image tu, dia akan ke mana? Agak-agak. Kita boleh try lah. Okey, ada. Nampak tak mouse over ni saya berubah. Kalau saya klik pada logo kementerian ni, dia pergi mana? Dia loading. Dia pergi utama balik. Maksudnya, setiap gambar, setiap teks ini kita panggil ada pautan. Maksudnya bila awak klik, dia pergi mana? Okey? Jadi, awak boleh cari idea mana awak nak bina. Saya bagi awak kebebasan, pilih je apa-apa tajuk untuk awak buat storyboard. Lepas tu, okey, macam mana? Contoh saya bagi storyboard. Website storyboard. Okey, dalam buku teks tu awak boleh guna. Awak boleh tengok juga dekat dalam Google ni. Contoh, ini adalah storyboard. Katakanlah dia nak buat storyboard. Kita ambil website storyboard. Okey, contohlah yang ni awak sketch je. Sama ada awak nak guna lukisan tangan ataupun awak type dekat Microsoft Word ke apa. Okey, yang ni macam tak kemas lah kan. Yang ni dia dah design. Homepage macam mana, page 1 macam mana, page 2 macam mana, page 3 macam mana. Cikgu tak nak awak buat macam ni. Maksudnya cikgu tak nak awak page 1, page 2, page 3. Ini orang dah expert dah. Awak buat satu page saja. Okay, main page. Contoh main page. Kita tengok. Main page. Website storyboard. Okay, katakanlah. Okay, yang ini ni pun boleh. Okay, dia design macam ni. Ni, awak nak letak company logo kat sini. Lepas tu nak letak banner contoh. Lepas tu menu, home, service, about, contact. Lepas tu nak letak image. Lepas tu nak letak heading 1, heading 2 apa, heading 3 apa. Yang ni pun awak boleh buat. Awak boleh buat guna tangan atau guna komputer. Guna tangan, awak lukis pada A4 paper, kemudian awak upload. So far itu tugasan untuk melakar storyboard. Ada soalan tak? Melakar storyboard. Ada soalan tak? Kalau faham, cuba beri ikon thumbs up. Seorang je faham. Zahira, terima kasih. Wan Bagis, Crystal. Okey. Afiq, Adam. Okey. Alright. Okey, habis So, itu adalah tentang storyboard. Sekarang kita nak tengok tentang buah-buahan tempatan. Okey, yang ini pun dah 13 orang yang hantar. So tak ada masalah kot. Sebab yang tak hantar ni kita tengok siapa. Afiq, Dania, Rimanishwaran, Amin dengan Raihan. Okey. So yang lain tu tengok. Kita tengok
Wei-Zeng punya. Dia dah hantar. Langkah meniap tag HTML. Kenapa macam ni Wei-Zeng? Ni salah dah ni. Okey, kita tengok. Yang ni betul. Tyler punya. Okey, contoh. Tengok Tyler punya. Okey. So, buah-buahan tempatan. So, yang ini adalah ini dia punya coding. HTML, head, title, kelebihan buah-buahan tempatan. Awak tengok title ni. Tag title. Ini kelebihan ini adalah title untuk kat tab tu. Lepas tu head, body. Lepas tu P. Tag P ni tutup tag P. Ini adalah paragraph. Bila cikgu download, cikgu tengok, dia akan tukar ikon buah-buahan tempatan HTML. Cikgu buka, dia akan jadi macam ni. Kat sini nama title. Title kat sini kelebihan buah-buahan tempatan ni. Ni. Alright. So yang tu, so far kita tengok satu-satu. Kalau contoh macam Wei-Zeng tadi, awak dah, kita tengok betul ke salah dia punya. Sepatutnya tajuk dia apa? Tajuk dia bukan langkah-langkah meniap tag HTML. Sepatutnya tajuk dia apa? Buah-buahan tempatan. Awak kena ikut buku teks. So awak kena ubah dulu tajuk ni. Save nama dia .html, lepas tu awak upload balik. Boleh tak Wei-Zeng? So yang tu dah habis. Alright. Samuel. Kita tengok. Samuel. Betul ni kot. Zahira. Nabinesh. Rajah 4.2. Nabinesh. Kenapa Rajah 4.2 dekat sini? Salah hantarlah tu. Rashid. Buah-buahan tempatan. Wa'id. Buah-buahan tempatan. Is. Buah-buahan tempatan. Akif. Aktiviti berfikir 4.4, kenapa hantar kat sini? Ni salah hantar ni. Muhammad Haziq. Langkah-langkah menaik, ni salah sama dengan Wei-Zeng ni. Haziq kena betulkan. Pong Jun Si. Rajah 4.2 kena betulkan dia punya tajuk. Adel. Buah-buahan tempatan. Good. Alif. Buah-buahan tempatan. Kita tengok satu optimism pula. Satu optimism. Kita tengok buah-buahan tempatan dia. Rajah 41. Ni dah, sorry. Buah-buahan tempatan. Kita tengok ada 11 orang hantar. Alia, buah-buahan tempatan. Chong Shinyi, buah-buahan tempatan. Crystal, Hafi, betul. Lakshania, betul. Megan, betul. Muhammad Adam, betul. Nur Elisha, betul. Sandip. Kenapa Sandip? Nanti pesan kat dia. Sandip, kenapa letak nama Sandip? Sofia, buah-buahan tempatan. So yang lain, Ara pun tak ada kat sini, Afrina pun tak ada kan. Andrea dah sini, Faris. Nanti cikgu, Kong Enci nanti boleh hantar tak? Enci? Alright. Nanti cuba So, hari ini, sepatutnya yang tu semua sudah settle di dalam kelas sebelum ini. So, hari ini cikgu nak fokus kepada muka surat. 119 pun dah hantar. Muka surat 119. Muka surat 119.
Chongxinyi. Okey, kita tengok muka surat 119. Mana buku teks? Buku teks muka surat 119. Alright. Okey. Muka surat 119, tengok ni. Awak kena tahu paragraph headings dalam HTML. So, kenapa dia suruh awak buat perkataan yang sama, ayat yang sama, tapi saiz tulisan yang berbeza. Contoh, ini adalah heading 1, ini adalah heading 2, ini adalah heading 3. Apa yang membezakan dia punya tag dekat HTML ni? Okay, awak tengok dia punya coding. Okay, coding dia. Ini 119. Kenapa dia macam ni? Okay, 119. Awak boleh zoom in awak punya device kalau guna laptop atau guna handphone. Okay, ni. Okay. First mesti mula dengan HTML, head, title, headings. Title, head, body, H1, H2, H3, H4, H5, H6 ni, ini yang membezakan. Okay, maksudnya kat sini, kalau H1 itu adalah perkataan yang paling besar, H6 itu adalah perkataan paling kecil. Jadi hasilnya, kita tengok kawan awak punya. Okay, inilah. Okay, contoh ini Faris punya kan. Okay, heading, ini adalah heading, ini adalah heading. So, yang membezakan adalah H1, H2, H3. Ini dia punya coding. Kita tengok hasil output dia macam mana. Saya kena download dulu. Okay, bila saya download, okay, awak akan keluar. Ini adalah heading. So, dia punya jenis tulisan dia berbeza. Dan dia punya tajuk kat sini heading, ikut title. Right. Okay. Ada soalan tak untuk heading ni? Heading. Kita berhenti kat kelas hari tu heading ni kan? Betul tak? Ya, ya. Yang tak datang kelas bersemuka. Zahira, betul tak? Awak boleh check lah dalam tu kalau rasa macam malas nak buka mic. Cikgu ajar saya muka surat 123 semalam saya buat dengan Akid tak telefon. Okey, sabarlah. Okey. So, kita pergi satu persatu. So, 119 ada masalah tak? Siapa yang ada masalah tolong message dekat chat. Tolong type kat chat. Kalau tak ada masalah, type kat chat. Korang ni kalau suruh ada masalah, tak nak type. Kalau ada masalah, okay, saya Wan saya tanya, kalau tiada masalah, mohon type dekat chat yang awak faham. Awak type je faham 119. Ke tak tahu macam mana nak type kat chat? Alright. So, kita akan move kepada 120. Okay. So, semua faham. Terima kasih kepada yang respon. Okay. Kita pergi kepada muka surat 120. Tengok. Tugasan yang 120. Okay. Satu. Ada dua tugasan yang muka surat 102. Satu adalah aktiviti berfikir 4.5. Satu lagi adalah minda kreatif muka surat 120. Alright. Okay, kita tengok yang muka surat 120 minda kreatif dulu. Okay, dalam buku teks. Okay, minda kreatif. Okay.
So dia tanya kat situ, dia bagi tahu kat situ paragraph headings. Dia nak awak boleh buat sendiri. Sebelum ni awak meniru tau. Awak meniru semua coding yang dalam buku teks. Jadi yang minda kreatif ni awak kena buat sendiri. Dia nak tahu sama ada awak mahir atau tidak menggunakan paragraph headings. So dia kata, fikirkan satu tajuk besar untuk membina satu artikel di laman sesawang. Fikirkan topik-topik kecil yang perlu ada di dalam artikel tersebut. Jadi dalam awak punya website, laman sesawang awak kena ada satu tajuk besar, kemudian ada topik-topik kecil. Lepas tu dia kata tuliskan kod-kod HTML yang membolehkan suatu pelayar web memaparkan artikel pada laman sesawang yang berkenaan. Gunakan tag-tag paragraf heading yang sesuai. Kemudian simpan fail HTML anda dalam folder HTML saya, berikan nama fail yang sesuai. Okay, yang ini bebas. Okay? Maksudnya dia nak awak buat guna paragraph heading ni. Macam ini. Macam ni. Tapi dia nak awak buat satu artikel. Artikel ni apa-apa tajuk saja. Contoh, awak nak tulis tentang artikel baru-baru ni. Okey, katakanlah awak nak tulis tentang COVID. Sekarang ni COVID, baru-baru ni ada seorang meninggal kan tentang COVID. COVID Malaysia. Okey, COVID. Okey. So awak nak type tentang cerita COVID. Ada tak? Contohnya, okey, tak apa, kita cari. Kita type artikel. Boleh guna bahasa Inggeris ataupun bahasa Melayu artikel awak. Article about COVID. Okey. So contoh, awak nak type, awak nak buat heading tu, awak nak type panjangnya. Okey, sikitnya lah. Dia kata apa? Syarat yang tadi dia kena ada tajuk besar, kemudian dia kena topik-topik kecil. Okey, katakanlah, alright, mana notepad awak? Okey, kita tengok notepad. Okey, ni macam mana nak cari notepad? Pergi je, start ni kat search ni, awak type notepad. Dia akan keluar notepad, open. Alright, open. Okey, so buka. So saya nak dia warna putih dah, jadi warna hitam pula. Macam mana? Kenapa saya punya warna hitam? Light, oh light. Okay, light. Okay. Okay. So kita type. Awak ingat je, opening untuk HTML kita mulakan dengan tag HTML. Untuk buka HTML, mesti ada tutup HTML. Tapi biasa tutup kat bawah. So, awak ambil je contoh muka surat 119 tu. Awak ambil head. Okay, head. Lepas tu, title. Okay, ini yang membezakan awak punya title awak. Title awak yang dekat tab tu. Dekat tab. Okay, title. Awak nak buat apa? Saya punya COVID, tentang COVID. Alright, saya punya tentang COVID-19. Okay, tutup. Title. Okay. Alright. Lepas tu, head. Right. Lepas tu, body. Okay. Okay, sekarang dia kata dia nak kita buat guna paragraph heading. So, heading tu maksudnya H1. H1 besar. Sorry. H1. Okay, apa tajuk title kita tadi? Awak cakap, contoh, kita tengok, kita patah balik kepada COVID tu. Okay, ini kita punya tajuk yang nak besar. Coronavirus disease COVID-19. Kita copy je. Awak boleh copy, awak boleh buat cerita sendiri. Okay, so kita tengok ni. Saya paste. Okay, so tutup H1. Tutup H1. Okay, so kena ada, ingat kalau ada buka H1 dia mesti ada tutup H1 ni. Dia ada slash, backslash ni. Lepas tu
Okey, kita tutup dulu. Tutup body. Dah habis lah. Katakanlah kita nak buat contoh kita buat body dulu. Mesti ada kawan dia. Nampak? HTML ni pun kena ada. Body kita kena ada. Body, tutup body. Body. Okey. Lepas tu tutup HTML. Tutup HTML. Okey. So apa jadi kalau saya buat setakat ni? H1 saja. Ini baru kita menjawab kepada soalan ni. Fikirkan satu tajuk besar untuk membina satu artikel. Kita baru jawab yang A. Kita belum jawab lagi yang B. Okey. So katakanlah kita save. Save, dia kata save sebagai topik yang sesuai. Jadi saya buat covid.html. Jangan lupa save. Awak save kan, dan saya kata awak kena buat satu new folder. Tajuk dia adalah HTML saya. Okey. Sorry. Saya. Okey, semua kerja awak ada dalam ni. Okey, double klik. Okey, jadi awak save kat situ. Save. So macam mana saya nak tengok jadi ke tak jadi? Saya buka balik, saya pergi desktop. Saya cari HTML saya. Kemudian akan ada satu file HTML. Okey, saya double klik, jadi ke tak? So, jadi. Ini baru H1. Title saya kat sini. Sekejap, saya buang dulu yang ni. Banyak-banyak ni. Ini buang. Ini pun buang. Ini buang. Ini buang. Okey, ini buang. Okey, kita buang dulu supaya awak nampak saya punya tajuk. Okey, ini adalah title. Okey, title saya. Patutnya besar ni. Kelebihan ni buang. Jangan dibuang. Okey. So, COVID-19. Nampak tak saya punya topik title? COVID-19 yang ditulis di tab ni sebenarnya dia berpunca daripada coding di sini. Ni. COVID-19 title. Katakanlah saya nak buat COVID 2020. Jadi tak. Saya buka, saya save. Kemudian saya pergi pada website tadi, COVID-19 ni. Saya reload. Okay, dia akan jadi, nampak dia berubah jadi COVID 2020. Alright, itu title. H1 pula ini. Dia mengeluarkan perkataan coronavirus disease COVID-19. Yang ini. Okay, H1 coronavirus. So sekarang kita nak buat topik kecil pula. H2. Okay, kita nak buat H2. Macam biasa, awak tutup dulu supaya awak tak lupa. Awak tutup je dulu H2. Lepas tu awak pergi ke tengah-tengah ni, awak type apa benda awak nak type. Okay, H2 tadi kita nak type apa? Topik-topik kecil dia. Yang ini. Katakanlah topik kecil dia berkaitan dengan overview, prevention, symptom. Okay, overview. Kita type dulu overview. H1 overview. H2 overview. Okay, copy. Lepas tu kita nak pergi sama. Tadi apa? Prevention. Topik-topik kecil. Prevention. Lepas tu H2 juga. Kita nak buat apa tadi? Symptoms. Okay, symptoms. Okay, lepas tu save. Tengok jadi tak? Kita tengok balik. Awak buat, awak run. Okay, so jadi ada coronavirus, overview, prevention, symptoms. Cikgu tak nampak beza antara H1 dengan H2. Tak ada masalah. Awak boleh tukar kepada H3.
H3, 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 H3. Okay, kita save. File, save. Kita buka balik dekat folder HTML saya tadi. Tengok. Alright. So, bolehlah. Okay. Sekarang dia kata soalan dia adalah fikirkan topik-topik kecil yang perlu ada dalam artikel tersebut. Okay, dah. Kemudian tuliskan kod HTML yang membolehkan suatu pelayan web memaparkan artikel pada laman sesawang yang berkenaan. Jadi, awak boleh je guna kod HTML yang awak dah belajar sebelum ni. Contoh, gunakan yang ni guna H. Sebelum ni awak dah belajar P. Tag P. Lagi awak dah belajar apa? Tag yang first page kali 4.7. Sorry, 111 tu. 111 awak dah belajar, sorry, sini. Ni. 111 awak dah belajar tag UL, awak dah belajar LI, awak dah belajar UL, LI. Okay? Jadi cuba gunakan. Cuba gunakan tag P, tag UL, tag LI. Okay, katakanlah kita guna tag P dulu. Okay, masukkan. Dekat bawah topik overview ni kita nak masukkan ayat. So, kita guna tag P. Okay. Buat dia punya penutup siap-siap. Okay. Lepas tu, buat kat tengah-tengah dia. Tag P dia, apa? Overview ni nak cerita pasal, dia ambil je. Overview. Sorry. Banyaknya. Okay, overview. Ambil je sikit. Sikit je lah. Tak payah banyak. Copy. Lepas tu, paste. Apa jadi? Agak-agak apa jadi? Terus saya save. Save. Dia jadi macam ni. Okay, dia bagi sepanjang-sepanjang. Kalau skrin awak panjang, lagilah kat tepi-tepi tu. Sebab awak tak putuskan dia. Jadi saya nak nampak kemas sikit. Saya tutup dia siap-siap. Is a virus. So sini saya tutup. Saya tutup P. Okay. Lepas tu lebih kecil So kat sini saya buat UL. So kemudian saya tutup UL. Sini kita mulakan, saya buka P. Awak kena kreatif lah. Okay, lepas tu saya tutup UL. Okay, terus save. File, save. Okay, buka balik. Jadi apa? Dia dah ke bawah. Kan? So, okay. Sekarang kita nak masukkan yang prevention pula. Sama je. Prevention. Okay, ambil yang prevention. Ini tadi. Prevention. Okay, prevention. Yang prevention cuba ni awak. Copy je semua. Apa jadi? Testing je. Copy. Lepas tu awak pergi letak dekat H3 ni. Kat bawah dia. P. Tutup P. Okay. Awak letak kat tengah-tengah. Awak paste. Apa jadi? Cuba save. File. Save. Lepas tu, pergi tengok kat folder dia. Buka. Jadi kat bawah macam ni. Dia tak jadi macam yang ini. Macam mana nak buat ni? Get vaccination. When vaccine available to you, stay at least one. Ni macam mana? Ada poin-poin ni. Awak tengok dekat awak punya buku teks tu. Ada kan dia ajar ni. Mana? Ni LI. Unlisted. LI apa? LI apa? Okey, kita buat. Lagi sekali.
UL, copy sini, lepas tu LI, okay, lepas tu cuba tengok coding dia, sorry, dah nampak dah pula, okay, LI ditutup dengan LI juga, so okay, LI, sorry, okay, jadi sini pun sama, LI, LI, okay, lepas tu sini LI, lepas tu L tutup LI. Okay, lagi apa? Ni lagi LI, buka, tutup LI. Apa ni? Ada lagi ni. Choose open where ventilate space over close one. Okay. LI, tutup LI. Okay. Saya save dulu. Kita tengok apa jadi. File, save. Okay. Kita tengok. COVID 2020 tadi kita reload. Jadi macam ni. Kalau tak kemas, awak kena kemaskan. So itu untuk aktiviti minda kreatif. Awak kena buat sendiri benda ni. Okay, tajuk dia bebas. Jadi yang ini kena buat sendiri. Awak gunakan LI, UL, awak gunakan P, tag P. Awak gunakan heading tu macam biasa lah. Alright. Okay, jadi yang ini awak kena buat sendiri sebab saya nak bagi TP tinggi sikit yang ini. Kena buat sendiri. Ada soalan tak? So far faham Bagi emoji sikit kalau faham. Okay. Okay. So sekarang, masa sekarang 9.56. Saya nak 10 minit awak buat untuk aktiviti berfikir 4.5. Saya akan pilih beberapa orang nanti, dia akan share screen dia. Okay, buat yang ni. Aktiviti 4.5. So yang tadi tu awak kena buat sendiri tau. Awak boleh hantar sebelum 11 Januari. Okay, sekarang kita nak buat aktiviti berfikir 4.5 dalam buku teks. Okay, contoh. Saya tengok ni, siapa punya ni? Okay. Bagi atau cara HTML ni, kenapa si edit Navisha ni? 4.5 ni, dia minta kita baiki atur cara HTML, gunakan aplikasi Notepad untuk menambah baik atur cara yang dibina oleh Nanda supaya maklumat yang hendak disampaikan boleh dibaca dengan lebih jelas dan teratur. Okay. First, saya nak awak buat macam paparan buku teks tu. Nama saya Nanda. Saya telah berjaya membina atur cara HTML yang boleh dibuka oleh pelayar web. Berikut ialah paparan laman web saya. Okay, kalau awak tengok dekat buku teks tu, muka surat 120, ingat yang ini buat sendiri. Kemudian hantar. Sekarang, aktiviti untuk sekarang kita nak buat yang ini. Aktiviti berfikir 4.3. Okay. Sekarang, kita nak buat satu teks simple. Nama saya Nanda dan saya telah berjaya membina atur cara HTML yang boleh dibuka oleh pelayar web. Berikut ialah paparan laman sesawang saya.
Okay, dia buat macam ni. Kalau awak tengok, kejap besar, kejap kecil je. Maksudnya dia punya laman web ni, dia tak ada ralat. Maksudnya tak kemas lah. Saya nak awak buat nama saya Nanda ni menggunakan cara tag yang memperlihatkan dia punya paparan kemas. Boleh tak? Buat sekarang 10, sekarang 9:59, 10:10. 10:10 nanti kita tengok hasilnya. Saya nak tengok hasil Raihan punya, boleh? Dengan Lakshanya, boleh? Nanti awak share screen. Afiq, awak punya dah siap ke buka surat 120? Buat sekarang. Cuba tengok. Saya nak tengok awak punya. Raihan, cikgu saya tak ada laptop. Okay. So, siapa yang guna laptop sekarang? Sekarang ni, asas sains komputer, kalau tak ada laptop, awak tak boleh belajar sebenarnya. Bukannya macam subjek lain. Subjek lain dia boleh handphone guna dengar je. Tapi asas sains komputer awak kena guna laptop atau komputer. Sebab tu saya buat 2 kelas tambahan. Satu bersemuka, satu dengan online. Yang bersemuka tu bagi yang tak ada laptop tu, bolehlah guna makmal komputer. Tapi awak nak belajar ASK sehingga tingkatan 3 nanti. Awak perlu ada satu komputer ataupun laptop. Saya bagi masa awak buat sendiri dulu dekat komputer masing-masing. 10:10 nanti kita sambung balik. Sebab selagi awak tak buat sendiri, awak tak tahu apa masalah awak. Vinesh baru masuk. Sekarang, Vinesh awak kena buat
Alright, masa dah time. Ada yang dah turn in dah? Kita tengok satu optimism untuk aktiviti berfikir. Aktiviti berfikir 4.5. Baru 3 orang tadi. Ini yang tadi. So tak ada pembaruan ke? Hafi, Magen, Rishan. Maksudnya orang yang dalam meet ni tak hantar lagi. Okay. Untuk satu sukses. Aktiviti berfikir. Baru 3. Maksudnya bukan you all tak hantar lagi lah. So ada masalah. Zahira dah hantar. Okay, Zahira dah hantar. So tengok kita punya Zahira dah hantar. Ini bila dia turn in ni. Ke sebelum ni awak dah siap? Oh, dah siap sebelum ni. Okay, so Zahira tak ada masalah lah. Yang lain? Belum siap, Afiq. Sekejap je type-nya. 3-4. Nama saya Nanda, saya berumur 13 tahun, saya punya 13 orang kakak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, kalau awak dah siap, okay, contoh macam Zahira ni dia dah siap lah kan. Okay, saya check 4.5. Saya akan check. Okay, so saya download. Right. Okay, saya tengok. Okay, so ini adalah Zahira punya cara macam mana nak bagi kemas dia punya Nanda tu. Nama saya Nanda. Saya berumur 13 tahun. Saya mempunyai seorang kakak dan seorang abang. Bapa saya seorang peniaga. Mak saya seorang guru. Saya suka bermain catur. Okey. Kalau awak kata saya nak buat satu paragraf, boleh, tak ada masalah. Janji dia cantik dia punya paparan. So tak semestinya awak ikut seperti Zahira ni. Zahira cara dia buat setiap nama saya Nanda tu dia buat H3. Kalau awak nak buat P semua tak ada masalah. Okay. So saya anggap siapa nak kongsi skrin dia? Yang ada masalah. Afiq boleh tak? Share. Okay, Rashid. Rashid baru hantar. Rashid, awak boleh share skrin awak? Sorry. Rashid dah hantar. Saya check balik. Check. Okay. Kalau macam Rashid, sekejap dia tak keluar. Rashid buat semua H1. Maksudnya dia buat semua huruf besar. Okay, kita tengok hasil dia. Semua huruf besar. Okay. Awak nak guna PIM, tak ada masalah. Alright. Okay. So saya rasa tak ada masalah kot yang aktiviti 120 ni. Okay, cikgu move kepada. Okay, sekarang awak memandangkan Rashid pun dah hantar. Kira Rashid ni mewakili semua dalam meet ni. Mewakili berapa orang? 17 orang dalam meet ni yang bahawa awak faham macam mana nak buat. Okay, sekiranya anda tidak faham, anda boleh tanya siapa, Rashid ke, Zahira ke, rakan-rakan yang lain. Okay, so saya anggap untuk aktiviti berfikir 4.5 ni adalah aktiviti yang sangat mudah. Okay, jadi kita akan move kepada seterusnya. Sekarang dah 10.16. Kelas kita akan habis pukul 11. Sebenarnya 2 jam ni tak cukup pun kalau saya nak satu persatu. Alright. Okay, kita pergi kepada seterusnya. Okay, adalah banner muka surat 120 hingga 123. Okay, yang ini dia
mencabar sikit cara nak buat. Okey, semua tengok buku teks muka surat 121. Kita tengok buku teks muka surat 121. Okey. So, dia dah bagi tahu tajuk 4.2.4 adalah banner, frame dan menu. Maksudnya awak kena buat banner, frame dan menu. Okey, so far sepatutnya hari ni bolehlah cover frame sekali. Kita tengok banner dulu, sempat ke tidak. Okey, apa itu banner, frame dan menu? Okey, banner dan frame dan menu digunakan sebagai tarikan kepada pengguna untuk melawat laman sesawang. Okey, awak tengok rajah 4.15 ni. Okey, ini website lama. Kalau awak tengok yang MOE yang saya bagi yang ni, dia yang terbaru. Nampak? Banner dia kat tengah ni. Biasanya banner dia bergerak-gerak. Okey, ini adalah menu. Okey, so tengok frame dia macam mana. Frame dia terbahagi kepada satu menu, lepas tu tengah-tengah banner, kat bawah tu info lain. Okey, cuba kalau tengok yang latihan tu. Latihan dalam buku teks. Ni. Okey, ini adalah website KPM yang lama Bannernya di atas, menu kat tengah-tengah ni, lepas tu frame 2, frame 3. Okey, maksudnya frame ni adalah pembahagian dalam laman web tersebut. Okey, frame 1, frame 2, frame 3. Kita akan buat. Okey, apa tujuan banner? Banner biasanya berbentuk segi empat dan terletak sama ada di bahagian atas, bawah atau pada sisi laman sesawang. Banner tak semestinya ada kat atas Dia ada kadang-kadang dia ada kat bawah, kadang-kadang dia kat tepi, sisi tu tepi. Banner boleh berada dalam bentuk statik, animasi atau pautan. Pada awal pembangunan laman sesawang, banner hanya mengandungi teks dan grafik sahaja. Sekarang dengan adanya perisian alat pengarang, banner di laman sesawang menjadi lebih kompleks. Kalau dulu banner dia gambar je, tapi sekarang ada banner yang boleh bergerak-gerak, lepas tu ada animasi, lepas tu ada bunyi. Okey, frame. Frame ni bingkai. Okey, saya dah explain tadi. Okey, bingkai dalam paparan laman sesawang wujud dalam bentuk lajur, mendatar, melintang atau gabungan kedua-duanya. Frame berfungsi membahagikan paparan laman sesawang kepada bahagian yang khusus seperti menu utama, pautan. Awak boleh tengok je laman web mana-mana, awak boleh kenal pasti mana banner, mana frame, mana menu. Okey, so yang ini baca. Kena baca, kadang-kadang soalan exam, dia keluar bahagian objektif. Dia tanya banner tu apa, frame tu apa, menu tu apa. Okey, ataupun kadang-kadang dia bagi gambar macam ni. Bagi gambar. Yang ini banner ke menu? Yang ni apa? Yang ni apa? Dia macam tu. So awak kena tahu. Selain awak membina, awak kena tahu. Okey, sekarang kita nak buat banner. Okey, jadi dah sedia Okey, dah sedia? Sedia belum? Kita nak buat banner ni. Kalau dah sedia bagi thumbs up sikit. Alright. Okey, saya anggap dah sedia. Okey. Rujuk buku teks, muka surat 122. Kita mulakan kita punya notepad. File, new window. Okey, file new. Right, so sekarang saya buat yang baru. Okey, tapi arahan dia kata apa? Yang pertama adalah gunakan pelayar web bagi membuka laman sesawang. Apa? MOE. Anda boleh memuat turun. Okay, awak tengok ni So first apa yang kita kena buat? Mana buku teks tadi? Kita baca sama-sama. Gunakan pelayar web bagi membuka laman sesawang yang berikut. Ini adalah laman web Kementerian Pendidikan, moe.gov.my. Anda boleh muat turun logo Kementerian Pendidikan Malaysia daripada laman sesawang ini. Okey, alihkan bar sehingga ke paparan muat turun yang ni. Okey, maksud ayat ni awak kena pergi laman web KPM, awak kena download logo dia. So mana laman web KPM? Awak pergi laman web KPM. Lepas tu awak pergi download. Kita nak logo yang ni. Ni, Kementerian Pendidikan. Ada tak logo dia? Okay. So saya right click, save image. Jadi tak? Tak boleh. Ataupun awak pergi ke Google, awak tarik je logo KPM. Okay, dia akan keluar image. So yang ini logo lama tau. Kita nak logo yang baru. Okay, pergi. Lepas tu right click, save image as. Okay, pastikan
Save type as ni adalah JPEG image. Okay, JPEG image. Okay, jadi dia soalan, okay. Right. Awak tengok buku teks Tengok buku teks. Mana buku teks? Mana buku teks? Mana buku teks? Sekejap. Sekejap, kita tengok buku teks dulu. Buku teks, okay. Dia kata, okay, lepas tu buat apa? Selepas muat turun image logo, Kementerian Pendidikan Malaysia simpan fail image ini dalam folder HTML saya dengan nama logo kpm.jpg. Maksudnya kena sama nama dia. Alright, kita tengok website KPM tadi. Mana logo? Okay. So saya nak right click, save image as. Pergi dekat desktop tadi, kita buat folder HTML saya, double click. Lepas tu kita namakan dia logo. Pastikan sama logo. Kalau awak salah eja kat sini, nanti awak punya logo tak appear KPM. Okay, disebabkan dia memang save as type JPEG image, jadi awak buat logo KPM dia, save, tak perlu .jpg. Dia memang asalnya JPEG punya file. Okay, save. Okay, nak tahu awak punya logo tu dah masuk folder ke belum, awak check. Okay, yang ini adalah logo KPM, type dia adalah JPEG file. Alright. Okay, sekarang dia buat apa? Buku teks dia kata apa? Buku teks dia kata, okay, dia cakap, gunakan aplikasi Notepad dan lancarkan dokumen baru, typekan kod arahan asas HTML. So awak type lah. Dia suruh type ni. Lepas tu dia suruh tambah banner. Yang ini cara-cara menaip kod arahan dengan amalan yang baik. Maksudnya dia buat title, kawan dia tutup title. Lepas tu head, dia buat yang ni dulu. Lepas tu apa yang dia nak buat? Dia nak buat banner. Jadi dia masukkan banner kat tengah-tengah tu. Lepas tu apa yang nak buat? Lepas banner, dia buat body. Dia masukkan body. Lepas tu, dia masukkan image SRC logo KPM. Lepas tu, dia akan keluar. Macam tu. Okay, jom kita type. Okay, kita type. HTML. Buka HTML. Okay. Head. Lepas tu buat title. Tutup title. Okay. Lepas tu tutup head. Buat di rumah awak. Lepas tu body, buka body. Lepas tu tutup body. Lepas tu tutup HTML. Okay. So next, ditambah banner kat sini. Banner. Okay. Ni title Okay, lepas tu ditambah banner, tutup banner. Dia buat head body HTML. Lepas tu dia head body, dia buat banner. Dekat bawah body. Dalam body tu dia letak tag banner. Banner. Lepas tu dia tutup banner. Dan ingat setiap kali awak buka, awak kena tutup banner. Okay. So next, banner tu nak letak apa? Nak letak gambar logo KPM tadi. Jadi kita buat cara nak masukkan logo KPM. Di tengah-tengah banner tu, tag banner tu awak kena guna tag kod IMG, stand for image, SRC, source, lepas tu equal, tanda simbol sama dengan, kemudian double quote, logo KPM. Nama ini kena sama dengan nama awak punya image. .jpg. Okay. Lepas tu tutup. Okay. So banner tutup. Lepas tu dia kata save as. Okay. File. Save as. Pilih folder HTML saya. Mana HTML saya? Desktop. HTML saya.
Okay. Lepas tu, tukar nama dokumen kepada banner.html. Banner.html. Jangan lupa .html tu, kemudian save. Okay. So, tengok balik kat folder awak. Okay, ada banner. So, tengok. Jadi tak? Double klik. Okay. Saya punya jadi. Okay. Dah siap. So, bila dah siap. Okay. Saya punya dah siap Sebab ni. Tengok. Check betul-betul. Yang ni tak nak guna dah. Nama title tadi tu banner. Nampak? Banner. Yang ni. First saya akan check betul tak nama title banner. Lepas tu awak punya image ni keluar. Okay. Jadi bila saya klik pada banner tu, image tu keluar. Sebenarnya image tu keluar. Okay. So macam mana nak hantar? Okay. Cara hantar dia awak kena hantar satu folder tau. Satu folder. Okay. Jadi awak pergi desktop. Awak pergi HTML saya ni. Awak right click. Awak pergi compress. Saya rasa saya punya desktop banyak sangat. Dia menyebabkan awak serabut kan. Okay, so saya dah. Okay, jadi saya okay. So sekarang ni adalah HTML saya. Okay, macam mana awak nak hantar HTML saya ni? Awak right click. Awak send to compress. Compress zip file. Okay, jadi dia ada beza, nampak? Zip, tengok compress zip dengan HTML saya. Okay, so macam mana saya nak hantar? Jadi awak pergi dekat awak punya Google Classroom. Okay, saya contoh kat sini lah, kelas ASK ni, classwork. Awak ambil yang aktiviti 4. Berapa tadi? Aktiviti banner tadi. View, sorry. So, saya akan unsubmit dulu yang ni. Okay, kejap ni. Okay, macam mana awak nak hantar? Okay. Okay, katakanlah ini cara, ini awak punya Google Classroom awak nak hantar. Awak kena add or create file. Okay. Lepas tu browse. Okay. Kalau awak ambil, okay, pergi kat desktop Jangan ambil yang ini Jangan ambil, sorry. Sekejap. Lajunya. Sekejap. Okay. Link. Sorry. File. Okay, browse. Okay. So ada 3 kat sini. Sorry, ada 2. HTML saya dengan HTML saya yang ni. HTML saya yang zip ni dia ada, kalau awak perasan, dia ada gambar zip. Dah tak nampak lah pula. Dia ada gambar zip, compress zip ataupun kadang-kadang dia gambar buku. Okay, kalau awak hantar yang folder ni, dia akan, bila awak open, dia akan keluar benda ni. Saya tak nak. Sebab dia hanya boleh hanya hantar satu-satu. Kalau awak hantar banner sahaja, dia tak nampak logo awak. Jadi apa yang awak kena hantar adalah satu folder. Klik open. Okay. So dia akan hantar satu folder. So dia akan hantar satu folder. Okay. Kemudian awak turn in. Alright. Okay. Okay. So ada soalan tak? Jadi saya akan semak lah. Saya akan semak. Siapa dah hantar? Boleh hantar terus. Ayo, mana? Okay. Tengok satu sukses. Siapa yang dah hantar? Password. Banner. Okay, 4 orang dah hantar kan? Kita tengok view instruction. Kita tengok. 4. Siapa dah hantar? Alif. Afiq. Tu Afiq dah berjaya hantar? Kita tengok Afiq. Okay. So, dia punya banner.zip. Saya buka. So, saya download. Saya download dulu.
Saya nak check. So maksudnya dalam folder ni ada dua benda. Image dengan awak punya kod HTML. Percaya dah Afiq. Apa yang masalahnya tadi? Okay, saya buka dia punya. So, bila saya buka dia punya, ni Afiq punya tau. Saya buka. Kenapa tak jadi tu? Sekejap. Okay. Kita tengok coding dia. Ini saya punya. Ini banner dia kan. So saya kena unzip dulu sebenarnya. So saya kena unzip. Extract all. Okay, so saya extract. Okay, so yang ni Aziz punya, Afiq punya. Yang Afiq punya, saya check. Tadi. Okay, maksudnya Afiq punya berjaya. Ni Afiq. Apa masalah awak tadi sebenarnya yang tak boleh hantar? Oh, Afiq. Semalam gambar dia tak keluar. Rashid, boleh tak awak share screen? Saya nak tengok. Boleh? Apa masalah? Sebab saya kena tengok skrin awak. Kalau cakap macam ni, saya tak tahu apa masalahnya. Kenapa gambar saya jadi kecil? Sebab awak download gambar kecil. Afiq. Okay, Rashid. Okay, kita tengok coding Rashid. Okay, okay. Awak punya image awak save apa? Cuba tengok folder HTML awak. Folder HTML saya. Ini suruh buat nama lain, buat nama lain. Afiq, awak tengok, saya nak tengok awak punya dalam folder HTML awak save nama image awak sebagai apa? Tak nampak sini. Awak share tab ke share entire screen? Awak kena share entire screen. Sini pun dah ada. Rashid, Rashid dengar tak? Saya nak tengok awak punya folder HTML. Rashid, Rashid. Budak ni ada ke tak ni? Masa awak klik share tu, dia ada pilihan kat atas tu kan, ada Chrome tab, ada window, ada entire screen. Awak pilih entire screen.
Okey, sekarang awak minimize dulu yang mid ni, minimize. Hidekan, hide dulu, hide. Okey, hide. Lepas tu awak minimize dulu. Minimize semua tu. Tab tu semua minimize. Saya nak tengok desktop awak. Awak minimize kan. Ada tanda tolak kat atas tu. Ada tanda tolak atas sekali. Sebelah logo tab KPM atas. Sebelah tu awak pergi minimize. Ada tanda tolak. Awak klik tanda tolak. Atas sekali tanda tolak. Weh, atas sekali. Atas sebelah. Atas sekali. Atas lagi. Tanda tolak tu. Klik. Okay. So, sekejap. Itu pun minimize. Mana awak punya folder HTML saya? Awak save kat mana folder HTML saya? Folder. Okay, cuba download balik gambar logo KPM tu. Tunjuk saya macam mana awak download. Okay, right click. Save image. Alright. Lepas tu dekat. Mana awak punya ni? Patutnya awak kena buat folder dulu. Klik new folder. Ni laptop siapa ni? Okey. So mak awak kata jangan kacau awak punya tak? Okey, sekarang ni awak nak letak semua fail awak dalam mana? Kerja-kerja awak. Biasanya kat dokumen. Fail saya. Okey, pergi. Okey, sekarang pergi klik dokumen. Okey, dokumen. Okey, ada tak HTML saya? Ada kan? Ada. Okey, sekarang buat folder baru. New. Betul ambil tadi lah tengok. Tu apa Rashid? Tu Rashid. Okey, new. Klik new. New atas tu. New. Atas sebelah kiri. Folder. Okey, type HTML saya. HTML saya. Okey. Buka. Pandai tak macam mana nak transfer image KPM tu ke HTML saya tu? Cari logo tadi. Logo KPM. Okey, right click. Right click bukan double, right click. Cari perkataan cut ada cut. Show more option ada. Show more option. Bawah sekali. Ada cut tak? Tu. Cut. Bawah. Cut. CUT. Okay, pergi dekat folder awak tadi. HTML saya tu. Kat Muhammad Rashid tu. Okay. Pergi HTML. Buka. Double click. Okay. Right click. Paste. Show more option. Bawah. Show more option. Paste. Okay. So sekarang ni logo corporate KPM ni awak tukar nama dulu ikut dalam buku teks. Right click, rename. Jangan double click, rename. Show more option. Okay, rename. Ni rename. Tak ada rename. Cuba klik dekat logo tu. Right click. Bukan double click, klik je. Klik sekali je. Klik. Tu. Tukar. Logo KPM.
Ikut je ayat dalam. Kalau buat nama panjang nanti susah. Okey dah. Okey, sekarang notepad awak mana? Okey, klik mana-mana dulu. Pergi ke notepad awak. Okey. So yang ini file. Ni, sekejap. Saya nak tengok coding awak dulu. Besarkan coding awak. Okey, tengok. Besarkan sikit. Control, klik view tu. Klik view. View. Zoom. Zoom in. Control plus. Shortcut dia control plus. Okey. Saya nak tengok sekejap. HTML, head title, banner title, head title, body. Lepas tu, nampak tak tu? Image, SRC, logo KPM. Ada coding kat salah situ. Apa yang salah? Dot apa? Ikut buku teks. Dot. Sebab file awak tu apa? Image source tu, dot JPG, huruf kecil. JPG. Lepas tu tag tu ada terlebih. Kenapa ada 2 tagnya tu? Okay, so save. Cuba buat banner. Boleh ke banner? Huruf kecil lah banner. Ikutlah macam buku teks. B tu besar, B tu kecil. Lepas tu bawah B kecil. Okay, save. File save as. Save, pergi dekat folder awak. HTML saya tadi. Sheet code kan? Bukan. Dia save file dia. HTML saya. Folder HTML saya. Tu. Tadi perkataan HTML saya. Tu. Okey. Banner. Kau ni lah. File. Klik file. Laju sangat ya pun. Okey, buka ni. Right click. No. Banner logo KPM tu. Rename. Kan disuruh tulis banner. Show more option. Awak klik je. Klik sekali je dekat banner logo KPM. Klik sekali je. Macam tadi awak nak namakan dia lain. Bukan ni. Banner. Banner logo KPM. Okay. Type banner. Buku teks kan suruh banner. Dah. Okay. Buka. Sekarang ni awak guna Microsoft Edge. Buka. Double klik. Okay. Tengok image awak tu. Besar kan? Window awak tu besar kan? Bukan. Buka lagi. Tu. Window. Dekat tertingkap yang nombor yang nampak segi 4 atas tu. Ada tambah tolak, tambah tu kotak. Di situ. Betul. Okey. So, tengok. Scroll tu. Awak punya image besar tu. Ada kiri kanan tu. Kat belah kanan. Belah kanan. Scroll ke belah kanan. Awak pergi bawah. Kan ada sidebar tu. Bawah. Itu kiri. Okey. Situ. Dah ada. Dah. Okey, sekarang saya nak jawab macam mana nak hantar. Okey, gambar awak, image awak ni besar. Nanti kita belajar macam mana nak kecilkan image. Okey, sekarang pergi dekat folder HTML saya tadi. Tu, HTML saya. Okey, awak klik kat atas sekali tu dekat Rashid code 93 tu. Kat atas sekali. Atas sekali. Situ. Okey, klik. Klik.
klik. Okay, so sekarang keluar folder awak HTML saya. Okay, right click. HTML saya tu right click. Okay, compress tu. Compress to zip file. Alright. Okay, dah. Pergi mana-mana. Okay, sekarang pergi buka Google Classroom. Buka Google Classroom. Tu, aktiviti berfikir. Klik lah tu. Tu. Aktiviti berfikir tu. Kat atas tu, tab atas tu. Aktiviti berfikir tu. Okay. So sekarang, klik pada classwork. Itu latihan apa? Banner. Cari banner. Okay, banner. Okay. View instruction. Kemudian add or create file. Okay, pergi tadi. Up browse. And then, ambil yang HTML saya. Dekat mana tadi dokumen? Di mana? Bukan ni. Pergi dekat atas. Atas sekali kat Rashid Code 93 tadi tu. Yang tu. Okay, ambil yang zip. Yang zip. Klik kat bawah. Klik. Okay, open. Okay. Dah siap. Turn in. Turn in, okay. Dah. Berjaya. Lain siapa ada masalah boleh stop sharing. Thank you Rashid, tahniah. Siapa ada masalah? Kalau tak ada masalah saya nak move kepada frame. Okay, ada 10 minit lagi. Alright. Kita pergi frame lah, ada 10 minit lagi. Siapa yang baru masuk tu? Siapa? Omni? Baru masuk, tidur lah tu. Alia kenapa masuk lagi? Ada masalah ke Alia? Alia awak kan dah settle semalam 2 hari. Okey. Wezeng pun hadir. Okey, sekarang ni dia orang yang dah hadir ni bolehlah tambah pengetahuan. Okey, next. Kita nak pergi kepada macam mana nak buat frame. Okey, frame ni dia kita baca dulu lah apa teks. Okay, frame. Ni frame. Okay, kalau awak tengok laman web, ada laman web dia dibahagi-bahagikan. So, okay, ini tadi, frame. Frame ialah apa? Bingkai. So, ada berapa banyak contoh-contoh frame kat sini. Ada frame banner, frame 2, frame 3. Contoh kat sini ya, awak tengok Rajah 4.17 ni. Yang frame 1, frame 2, frame 3 ada yang berbentuk macam ni. Ada yang bentuk macam ni. Jadi, terpulang pada awak nak buat website awak frame-nya macam mana. So, ini adalah untuk buat frame ni, kalau banner tadi kita gunakan tag banner. Ni kita panggil banner. Banner ni. Tag banner. Okay, di tengah-tengah banner dia akan kita masukkan gambar. Apa punca gambar tu? Tadi logo kpm.jpg. Tapi untuk frame ni, kita gunakan tag frame set ni, frame set. Okay, tag frame set. Okay, so contoh dia kata, katakanlah awak punya frame awak nak bahagikan kepada 2 saja. Satu saiz besar dia 70%, satu lagi 30%. Dia punya kod arahan dia macam ni. Frame set rows sama dengan 70%, 30%. Okay, kalau menegak dia panggil frame set columns. Columns ni. Columns. Maksudnya dia guna star. Okay, kita tengok. Okay, selepas tu setiap frame tu kita boleh bagi letak dokumen. Contoh frame 1 awak nak letak dokumen apa? Frame 2 awak nak letak dokumen apa? Okay, so kita mula. Sekarang kita buat muka surat 125. Okay, mula. Lumba dengan saya. Okay, file, new. Okay. HTML. Buka. Hit. Lepas tu, title dia apa? Cikgu Atimah je hit macam mana? Hit. Lepas tu, title.
title. Apa nama title? Contoh frame. Lepas tu tutup title. Okay. Lepas tu tutup head. Lepas tu buka body. Lepas tu tutup body. Lepas tu tutup HTML. Alright. Lepas tu dia kata apa? Di bawah head ada tag frame set. Frame set rows. Sama dengan dia guna formula yang ni. Star, comma, star, comma, star. Lepas tu double quote, lepas tu tutup body. Lepas tu di bawah frame set rows sama dengan okey. Saya tertinggal tadi. Okey, dia ada frame name. Frame name sama dengan frame 1. Okey. Lepas tu tutup. Kemudian frame name sama dengan okey, kita copy je. Frame name copy. Sebab dia tu sama kan. Jadi kita malaslah nak menaip kan. Okey, jadi lagi copy lagi paste. Jadi frame 2, frame 3. Frame 2, frame 3. Right. Kita punya saya dah siap dah. Dia suruh siap apa? Oh, ada lagi. Surat. Okey, lepas tu dia suruh tutup. Dah buka frame set. Dia suruh tutup frame set. Okey. Tutup frame set. /frame frame set. Tutup. Okey. Dah. Sepatutnya dah. Simpan dokumen ini dengan nama frame.html. Okey. File. Save as. Pergi dekat HTML saya. Awak type. Ni HTML saya kan. Kalau awak punya HTML saya tu ada kat dokumen, awak pergi dokumen. Janji masukkan semua dalam HTML saya. Okey. Type frame.html. Lepas tu save. Lepas tu buka awak punya HTML. Mana saya punya? Okay, HTML saya. Okay. So, mana frame? Buka. Jadi tak? Bismillah. Okay, jadi. So, saya punya frame terbagi kepada 1, 2, 3. Okay. Nak hantar, awak hantar yang file HTML. Tak perlu hantar satu folder. Okay, jadi nak hantar, awak hantar begini sahaja. Pergi dekat macam mana nak hantar. Okay, saya bagi satu contoh. Katakanlah saya nak hantar kan. Yang ni saya unsubmit lah. Yang ni tadi. Okay. Okay. Yang ni add. Lepas tu file. Okay, file. Browse. Lepas tu ambil yang ni. Frame saja. Tak payah ambil satu folder. Okay, frame saja. Okay, open. Sebab dia tidak melibatkan image. Dia tak melibatkan link lain. Jadi kita boleh satu saja. Okay, kemudian turn in. Dah siap. Siapa dah turn in? Siapa ada masalah angkat tangan?
Siapa datang in? Saya check siapa datang in. Siapa tu? Tunggu. Siapa tadi? Tutup. Saya nak check siapa yang dah turn in. Kita nak ambil kelas ni pukul 9. 1 minit lagi. Ini adalah latihan frame. Satu sukses. Apa dah hantar frame? Frame. 6 orang dah hantar. Kita tengok siapa yang dah hantar. Alif, Adel, Afiq, okay good. Kok ini amazing. So Afiq je lah. Yang kelas ni, yang dalam kelas online. Zahira mana Zahira? Oi Zahira. Emor Zahira. Yang lain? Yunsi, Dimanish, Haziq tu, yang lain mana? Awak datang kelas ni semata-mata nak dengar saya bebel. Aduh. Kelas ni kelas amali. Kena buat sekali. Siapa ada masalah? Okay, dah pukul 11. Sebelum cikgu tamatkan. Kita berhenti setakat frame. Hari ni kita berhenti setakat frame. So, kalau ada masalah, awak boleh tanya kawan yang dah siap hantar tu. Ataupun saya share lah balik recording kelas hari ni. Frame. Frame kalau kelas 1 sukses, yang hantar Afiq. Ya, Afiq ni dia hantar bila? Semalam ke? See history. Alah. Turn in hari ni. Okay, good. Afiq hari ni. Okay, kita tengok kelas 1 optimism. 1 optimism. Classwork. Frame. Frame. 2 orang dah hantar. Kita tengok yang hari ni ke. Magin dengan Netanya. Kan. Seorang pun tak ada. 1 optimism yang hantar. Alia, apa cerita? Kenapa tak hantar? Okay. So far faham tak? Ada soalan tak tentang frame ni? Kalau dia berlaku, cikgu tak keluar, awak kena check balik coding awak. Kadang-kadang awak terlebih letak tag lah, terlebih letak double quote lah. Awak kena check. Try and error. Maksudnya menyimak ralat. Kemudian save. Lepas tu run balik. Okay? Tak jadi. Okay Alia. Cuba share awak punya screen. Sebelum kita tutup kelas ni, saya nak tengok awak punya screen. Saya stop dulu. Okay Alia, sila share screen awak. Kita semak ralat sama-sama. Mana? Not bad. Okay. HTML, head, title, contoh frame. Head, frame set rows, frame name, frame 1, frame 2, frame 1, frame name, frame name, frame. Lepas tu frame body. Lepas tu body. Lepas tu save lah. File. Save. .html. Frame. Tu tadi lah. Yes. Okay, buka kat folder awak. Tu tadi. Tadi ya, betul lah. Okay, double click. Lag ke?
Cuba turn in dulu. Saya buka dari sini. Turn in dulu. Awak lag kah? Jap. Alia. Jap. Okay, turn in dulu. Okay, browse. New frame. Okay, turn in. Okay, cuba buat buka balik. Tadi folder awak. Folder HTML saya. Bukan yang ni. Bukan yang ni. Yang tadi. Okay. Right click. Klik dekat frame tu. Right click. Open with. Oh loh. Right click. Open with. Cari open with. Open with. Mana open with? Open with tak ada. Tu open with. Bawah. Open with. Google Chrome. Tak jadi ni. Apa yang silap lah. Sekejap saya check. Okay, awak stop sharing dulu. Okay, saya share. Saya punya pula. Okay. Saya pergi. Satu optimism. Classwork. Frame. Dia. Oh, sini dah tak dah. Sini dah tak tu. Okay, buka. Alia, head awak mana? Head tutup. Oh, dia dah. Rinset. Jadi je lah. Kena check balik. Alia, cuba awak ni. Awak share screen awak balik. Kita semak sama-sama. Coding awak rasa ada problem tu. Kadang-kadang mata cikgu tak nampak. Cikgu dah tua kan. Kita tengok. Suruh kawan-kawan tengok sekali. Okay, yang lain tengok Alia punya coding. Apa yang salah? HTML, head, title, contoh frame, title. Okay. Insert terus sama dengan double quote frame name, frame 1, frame name, frame 2, frame name, frame 3. Frame set bawah tu, yang tutup frame set tu, awak macam ada jarak. Nampak tak? Frame set kat bawah tu. Dekat depan. Kan ada tag, lepas tu ada backslash tu macam ada space. Dekat sebelum F tu. Sebelum F. Frame set tu sebelum F tu. Tu ada space sebelum tu. Tak juga. F. Frame set. Body. Tutup body HTML. Frame set. HTML.
Yang lain nampak tak? Oh, frame saya tak ada. Kat mana Rashid? Saya pun tak perasan. Frame saya tak ada lah. Apa yang tak ada? Mana? Saya pun tak nampak. Kat mana Alia? Cuba kau cakap bersuara. Mana? Kat mana dia lupa letak ni? Okeylah, jumpa baik, save. Cikgu yang tua ni tak nampak. Tak payahlah save as, save je lah. Cancel, save. Untuk pertama kali je save as. Okey, run. Kenapa saya tak nampak dia punya error? Cuba open with awak. Saya rasa awak punya Microsoft Edge problem. Open with Google Chrome. Ya, jadi tahniah. Kan? Benda ni kena berusaha sama. Cikgu yang tua ni tak nampak kat mana awak punya error. Okey, tahniah. Yang lain, okey, yang lain katakanlah awak segan nak tanya cikgu kan, awak prefer nak tanya kawan-kawan, awak boleh tanya Alia ke, awak boleh tanya Rashid ke. Cara nak tanya sama. Awak buat Google Meet diorang, lepas tu awak share screen. Okey, awak minta panduan. Tak perlulah nak pergi rumah siapa. Hanya guna Google Meet. Okey, so terima kasih kepada 18 orang yang hadir pada hari ini walaupun yang berkomunikasi dengan saya tak berapa orang je kan. Okey, jadi so kita jumpa esok pukul 9 pagi untuk kita sambung tajuk yang seterusnya adalah pautan teks. Okey, itu saja. Terima kasih semua. Bolehlah left meet.